Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada podcast Mansurian. Saya Muhammad Isudani bin Kaunizam, host kamu dengan ahli jemputan panel saya. Nama saya Wiji, anak perempuan Ganison. Dan saya Jiana Najma binti Johari. Kami daripada SMK Sultan Mansur Shah. Selamat berkenalan Cik Wiji, Cik Jia. Hari ini kita nak bincangkan sikit tentang isu semasa yang amat popular di negara kita ini. Antaranya ialah isu 66 cabaran yang ditemui oleh MKN. Ada boleh terangkan dengan lebih lanjut Cik Wiji? Baik, kalau kita tengok gambar ini, sebenarnya ia merupakan satu isu besar yang diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara, iaitu mempunyai 66 ancaman dan juga cabaran baru terhadap keselamatan negara kita. Antara yang paling ketara ialah kedatangan kuasa asing ke negara kita tanpa izin, ancaman cyber dan juga penyebaran berita palsu. Bila kita tengok, ia nampak macam jauh dari hidup kita tetapi ia menggugat keselamatan negara kita. Sebab apabila negara kita diceroboh atau rakyat terpengaruh dengan gejala sosial, maka kuasa kita untuk urus negara kita akan terancam. Itu saja. Terima kasih Cik Wiji untuk penerangan yang lebih lanjut tadi. Pada masa yang sama, ada juga isu yang popular sekarang, iaitu isu Laut Cina Selatan. Boleh tak Cik Jia terangkan dengan lebih mendalam tentang isu ini? Okey. Kalau kita tengok pada isu yang sedang hangat sekarang ialah isu Laut Cina Selatan. Malaysia sebenarnya telah berpegang teguh kepada pendirian, iaitu kita hendak pastikan kesejahteraan Malaysia di kawasan perairan sentiasa terpelihara. Walaupun banyak negara sudah membuat tuntutan bertindih, negara Malaysia tetap menggunakan undang-undang antarabangsa, iaitu UNICLOS 1982. Walaupun Menteri Luar sudah bersuara, kita perlu mempertimbangkan isu ini dengan berhati-hati kerana isu ini sangat sensitif. Tapi sememangnya negara Malaysia menggunakan saluran diplomatik, bukannya konfrontasi. Sebenarnya isu-isu tadi yang kita bincang tu ada kaitan dengan tajuk besar kita hari ini, iaitu konsep kedaulatan negara. Boleh tak saya nak minta Cik Wiji untuk terangkan sedikit tentang konsep kedaulatan? Untuk pandangan saudara Yusof, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi serta kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan. Daripada penyelidikan saya dapat tahu ada takrifan berbeza bahasa tentang kedaulatan itu. Cik Wiji boleh terangkan apa jenis-jenis bahasa yang ada? Takrifan kedaulatan dari segi bahasa ni ada 4. Yang pertama adalah dalam bahasa Yunani, perkataan supernus atau superenus yang bermaksud agung atau tertinggi. Yang kedua adalah dalam bahasa Inggeris, iaitu perkataan sovereignty yang bermaksud mempunyai kuasa penuh dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah dalam bahasa Arab, iaitu perkataan daulah yang bermaksud kekuasaan terhadap pemerintahan negara. Yang keempat adalah dalam bahasa Melayu, iaitu perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Tapi daripada pengetahuan saya dapat tahu juga ada juga takrifan berbeza daripada tokoh-tokoh tentang kedaulatan. Cik Jia boleh terangkan apa itu takrifan tersebut? Okey, baik. Untuk pengetahuan saudara, kita ada 5 tokoh yang memberi pandangan terhadap kedaulatan negara mengikut peredaran zamannya. Yang pertama, kita ada Aristotle yang merupakan ahli falsafah Yunani. Beliau menyatakan bahawa kedaulatan ini merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kedua, kita ada Ibn Khaldun yang merupakan ilmuwan Islam. Beliau menyatakan bahawa kedaulatan ini merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Dan yang ketiga, kita ada John Bodin yang merupakan ahli falsafah politik Perancis. Beliau menyatakan bahawa kedaulatan ini merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara dan ia mempunyai sifat kekal dan kuasa yang tidak terbatas. Seterusnya, kita ada pandangan tokoh daripada Perdana Menteri pertama Malaysia, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau menyatakan bahawa kedaulatan ini dibina berasaskan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan hak rakyat. Dan yang terakhir, kita ada pandangan tokoh daripada Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas yang merupakan mantan Ketua Hakim. Beliau menyatakan bahawa kedaulatan ini merupakan asas kepada negara yang merdeka dan mempunyai kebebasan pada peringkat antarabangsa. Daripada penerangan Cik Jia dan Cik Wiji tadi, saya ada satu soalan yang boleh dipaparkan sini, iaitu jelaskan maksud kedaulatan yang hanya diberi 2 markah. Calon SPM diminta untuk menjawab dengan memberi takrifan, maksud atau definisi kedaulatan secara umum ataupun mengikut tokoh-tokoh yang diterangkan oleh Cik Jia tadi. Cik Wiji boleh terangkan macam mana nak dapat markah penuh dalam soalan begini? Okay, baik. Contoh jawapannya adalah kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi, itu merupakan markah pertama, dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas itu merupakan markah kedua, serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan.
Kedaulatan dalam bahasa Inggeris boleh ditakrif dengan sovereignty. Kita merupakan markah yang ketiga. Menurut John Bonin, kedaulatan ialah mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Itu merupakan markah yang keempat. Di sini pelajar akan mendapat maksimum markah 2. Begitulah cara untuk dapat markah penuh. Cik Jia, boleh terangkan lagi apa antara jenis kedaulatan yang ada? Okey, untuk pengetahuan saudara, kita ada 4 jenis kedaulatan, iaitu yang pertama kita ada kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Jadi sekarang saya akan terangkan tentang kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional ini dia merujuk pada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala pentadbiran negara. Untuk pengetahuan saudara, raja ini merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi dan dia diperkukuhkan lagi dengan taat serta rakyat. Yang kedua, kita ada kedaulatan moden yang dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selain itu, kerajaan moden ini juga dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Baik. Terima kasih Cik Jia. Tapi Cik Viji, ada tak jenis-jenis kedaulatan yang lain yang saya tak dapat tahu lagi? Jenis kedaulatan yang seterusnya ialah kedaulatan undang-undang. Ia bermaksud rakyat dengan kerajaan ini terikat oleh undang-undang. Ia boleh menjamin keadilan dan kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Dengan ini, badan kehakiman juga telah diwujudkan. Untuk pengetahuan saudara Yusof, kedaulatan undang-undang ini menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Jenis kedaulatan yang seterusnya ialah kedaulatan antarabangsa. Ia menunjukkan pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Antara contoh kedaulatan antarabangsa ialah Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970. Dengan ini, dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang merdeka, bebas dan berdaulat. Ada 4 jenis kedaulatan semuanya. Sekarang kita akan sambung lagi untuk topik seterusnya, 1.2, iaitu ciri-ciri negara yang berdaulat. Cik Viji, boleh terangkan antara ciri-ciri negara yang berdaulat? Ciri-ciri negara yang berdaulat ialah mempunyai pemerintahan. Pemerintahan ini diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik. Ia juga disusun secara teratur. Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan, ia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dalam hal ini, Yang di-Pertuan Agong ini digelar sebagai ketua utama negara. Yang seterusnya ialah mempunyai sempadan. Sempadan merupakan garis pemintahan antara negeri dan negara. Negara kita Malaysia berkongsi sempadan darat dengan negara jiran kita, iaitu Singapura, untuk memudahkan urusan pemerintahan. Oh begitu. Tapi Cik Jia, ada tak ciri-ciri lain untuk negara yang berdaulat? Okey, untuk pengetahuan saudara, terdapat lagi 2 ciri-ciri negara yang berdaulat, iaitu mempunyai perundangan. Sistem perundangan ini merupakan asas kepada peraturan sesebuah negara yang berpandukan perlembagaan persekutuan. Sistem perundangan ini penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Seterusnya, mempunyai rakyat juga merupakan salah satu ciri negara yang berdaulat, iaitu rakyat ini merupakan penduduk yang terikat dengan undang-undang yang telah diperkuatkuasakan. Untuk pengetahuan saudara, rakyat di negara ini terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Daripada penerangan Cik Viji dan Cik Jia tadi, saya ada satu lagi soalan yang boleh daripada SPM lepas. Jelaskan ciri-ciri negara yang berdaulat yang beri 4 markah. Tips dia, calon perlu mengambil semula kepala ayat soalan sebagai permulaan ayat isi dan diikuti dengan ayat huraian sepasnya. Cik Jia boleh terangkan cara untuk menjawab dan untuk mendapat markah penuh dalam soalan sebegini. Okey. Jawapan dia, calon boleh menjalin balik kepala soalan, iaitu ciri-ciri negara yang berdaulat ialah mempunyai sistem pemerintahan yang teratur. Ini merupakan ayat isi. Dengan ini dapat menjaga kestabilan politik yang merupakan ayat huraian. Oleh itu, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dapat diwujudkan. Selain itu, ciri-ciri negara yang berdaulat ialah mempunyai perundangan sebagai asas peraturan negara. Di sini memelihara kesejahteraan dan melindungi rakyat. Seterusnya, ciri-ciri negara yang berdaulat ialah memiliki rakyat sebagai penduduk. Ini merupakan isi yang kedua. Dengan ini, mereka terikat kepada undang-undang yang disediakan oleh pemerintah. Maka rakyat Malaysia disatukan oleh bahasa kebangsaan. Di sini, calon akan mendapat 9 markah. So, dengan menjawab sebegini, calon akan mendapat maksimum 8 markah. Baik. So, markah walaupun diisi lebih, tak dapat markah penuh lah kan? Ya. Tapi, okey, kita akan sambungkan lagi dengan topik seterusnya. Topik 1.3 yang bertajuk Kepentingan Negara Berdaulat. Cik Viji, boleh tak terangkan kepada saya antara kepentingannya mewujudkan negara yang berdaulat? Antara kepentingan mewujudkan negara berdaulat ialah kesejahteraan sosial bagi kesejahteraan rakyat.
Dengan ini dapat melahirkan generasi yang berilmu serta mereka dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. Perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan juga telah diwujudkan untuk memupuk perasaan muhibah dalam kalangan rakyat. Yang kedua ialah bagi kecemerlangan hubungan luar negara. Dengan ini negara kita mempunyai hak untuk melaksanakan hubungan dengan negara luar. Mereka dapat menjalinkan hubungan diplomatik serta dapat mengadakan perjanjian dalam pelbagai bidang. Dengan ini, Malaysia dapat pelbagai faedah dalam usaha mempertahankan kedaulatan. Terima kasih Viji. Seterusnya, tapi ada tak kepentingan lain yang saya tak tahu lagi, Cik Vijaya? Okey, untuk pengetahuan saudara, terdapat 2 lagi kepentingan negara berdaulat, iaitu keberkesanan pentadbiran. Bila ada kedaulatan, sesebuah negara itu bebas mentadbir tanpa campur tangan kuasa asing. Dan dasar pentadbiran juga dilaksanakan dengan berkesan melalui jemaah menteri dan kementerian yang berkaitan. Seterusnya, dia dapat memakmurkan ekonomi negara. So, kedaulatan ini penting untuk melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Sebagai contoh, bidang perindustrian ini diperkenalkan dari dasar pembangunan ekonomi negara. Baik. Terima kasih Cik Jia. Okey. Sekarang daripada penerangan Cik Jia tadi dengan Cik Viji tentang kepentingan mewujudkan negara berdaulat, saya ada satu lagi soalan. Kenapa kedaulatan perlu dipertahankan? Yang hanya memberi 4 markah dan skip saja. Calon perlu menjawab dengan isi berserta satu huraian untuk mendapatkan markah penuh dalam soalan sebegini. Contoh jawapannya adalah kedaulatan perlu dipertahankan untuk keberkesanan pentadbiran. Itu merupakan isi pertama dan juga markah pertama. Hal ini dapat memberikan kebebasan untuk menjalankan urusan pentadbiran. Ia merupakan markah kedua dan huraian bagi isi pertama. Selain itu, untuk kemakmuran ekonomi, itu merupakan isi yang kedua. Hal ini kerana pembangunan ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan. Ia merupakan huraian. Seterusnya, untuk kesejahteraan sosial. Itu merupakan isi. Hal ini kerana dapat melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat serta dapat melahirkan generasi yang berilmu. Itu merupakan ayat huraian. Di sini, pelajar boleh mendapatkan 7 markah tetapi markah maksimumnya adalah 4. So, walaupun calon tulis banyak, markah dia tetap 4. Okey, kita sambung untuk topik terakhir bab ini, iaitu topik 1.4 bertajuk langkah-langkah mempertahankan kedaulatan negara. Cik Viji, boleh terangkan kepada saya antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan kedaulatan negara? Antara langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara ialah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Dalam hal ini, peranan pemimpin dengan rakyat adalah sangat penting. Oleh itu, pemimpin hendaklah mewujudkan pentadbiran yang cekap dan mereka juga harus mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Rakyat pula, mereka hendaklah bertaat seti kepada raja dan negara serta mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Langkah yang kedua adalah mengekalkan perpaduan kaum. Dengan ini, pemimpin hendaklah mewujudkan dasar atau undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan, yang berkaitan dengan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Mereka juga boleh mengadakan program atau kempen ke arah perpaduan kaum untuk mewujudkan perpaduan kaum. Dan dalam hal ini, rakyat pula mereka harus menggunakan bahasa kebangsaan serta menghayati prinsip rukun negara. Mereka juga boleh menghormati dan menghargai agama dan budaya kaum lain. Terima kasih Cik Viji untuk penerangan tadi. Tapi ada tak langkah-langkah lain yang kita boleh buatkan untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, Cik Viji? Okey, untuk pengetahuan saudara, terdapat 2 lagi langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara, iaitu dengan mengekalkan pertahanan negara. Dengan itu, pemerintah dan rakyat perlu bekerjasama dalam mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Dengan itu, pemimpin perlu menggubal undang-undang untuk menjamin keselamatan rakyat. Dan rakyat pula perlu peka terhadap isu keselamatan negara. Sebagai contoh, rakyat boleh melapor kepada pihak berkuasa apabila terdapat pencerobohan sepadan. Seterusnya, langkah untuk mempertahankan negara adalah dengan memupuk patriotisme. Untuk pengetahuan saudara, patriotisme merupakan rasa Okay. Untuk pengetahuan saudara, Selain itu, langkah mempertahankan kedaulatan negara adalah dengan memupuk patriotisme. Untuk pengetahuan saudara, patriotisme merupakan perasaan cinta yang mendalam terhadap sesebuah negara sehingga sanggup berkorban demi negara tersebut. Dengan itu, pemimpin perlu mengadakan kempen untuk meningkatkan lagi rasa nilai patriotisme dalam diri masyarakat.
Selain itu, rakyat juga perlu menghormati lambang negara seperti jalur gemilang, jawatan negara dan lagu negaraku. Baik. Terima kasih untuk penerangan Cik Jia tadi. Dengan itu kita telah habis berbincang tentang bab kedaulatan negara. Sebenarnya saya ada nak beri beberapa tips untuk menjawab soalan kertas 2 bahagian B exam sejarah nanti, iaitu ayat soalan perlu diulang semula dalam jawapan bagi setiap isi atau terus kepada isi dan huraian. Dan untuk soalan kebat pula, isi, huraian dan contoh serta kesan perlu ada untuk dapat markah penuh untuk soalan kebat. Untuk menutupkan bab ini, saya nak Cik Viji boleh jawab satu soalan kebat struktur yang memerlukan jawapan yang tentang peranan rakyat mengekalkan kedaulatan. Antara contoh jawapannya adalah peranan rakyat untuk mengekalkan kedaulatan negara ialah rakyat perlu berbakti kepada negara. Ia merupakan markah pertama dan isi pertama. Hal ini demikian kerana rakyat menunjukkan taat setia kepada raja dan negara. Ia merupakan huraian dan markah kedua. Contohnya, rakyat menyokong dasar kerajaan melalui program komuniti. Ia merupakan markah ketiga serta contoh. Dan yang terakhir adalah kesannya negara menjadi aman dan maju. Ia merupakan ayat kesan serta markah keempat. Di sini pelajar akan mendapat 4 markah. Terima kasih Cik Viji untuk jawapan tadi. So walaupun calon jawab macam tu panjang bagaimanapun, hanya 4 markah boleh dapat situ. Seterusnya saya ada soalan kebat esei yang memberi 8 markah untuk Cik Jia. Boleh tak Cik Jia bagi jawapan contoh untuk soalan sebegini? Okay, di sini calon perlu huraikan mesej-mesej yang terkandung dalam poster tersebut. Dengan itu, calon perlu mengulang balik kepala soalan. Contoh jawapannya ialah, mesej yang terkandung dalam poster tersebut ialah rakyat perlu bersatu untuk pertahankan kedaulatan negara. Itu merupakan isi yang pertama. Hal ini demikian kerana dapat menjadikan rakyat dan negara stabil serta kuat dapat mengekang ancaman yang boleh menghancurkan negara. Itu merupakan ayat huraian. Kesannya, negara bebas daripada keganasan dan rakyat hidup aman. Itu merupakan ayat kesan. Selain itu, mesej yang terkandung dalam poster tersebut ialah jangan taburkan sentimen negatif dalam masyarakat. Itu merupakan isi yang kedua. Hal ini demikian kerana ia boleh mengundang perpecahan. Itu merupakan ayat huraian. Contohnya, dengan mengungkit perkara-perkara sensitif kerana ia akan menjejaskan kerukunan hidup masyarakat berbilang kaum. Di sini, calon akan mendapat maksimum 8 markah. Baik. So jawapan panjang begitu untuk 8 markah memang untunglah kan. Yeah. Dengan itu kita dah habis bincang tentang semua bab 1 ini. Dengan itu saya dapat banyak ilmu. Terima kasih Cik Jia, Cik Viji. Itu saja daripada podcast Mansurin kali ini. Saya host anda, Muhammad Isudadi bin Nizam dengan ahli panel saya, Cik Viji dan Cik Jia. Sekian, terima kasih.